ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المسالك وحوال الظلماني خص بصدع المسالك وحوال الظلماني ملكوت في خلق سالك وعليه أنزل من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر وادخر آل المضار به على كل ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المثاني وحوال الظلماني خص بصدع المثاني وحوال الظلماني ملكوت في خلق ثاني وعليه أنزل من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر وادخر آل المضار به على كل ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله Kita juga kan.
suka untuk saya ingatkan kepada um, para peserta yang hadir di FB, boleh untuk isi Google Form yang akan saya berikan di dalam komen, dan insya-Allah bagi 50 terawal akan mendapat kitab secara percuma insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadhil Syekh Tuan Guru Abdul Rauf Nurin, Mudir Pondok Tampin, untuk menyampaikan ceramah dan membicarakan apa yang ingin kita bincangkan berkaitan mutiara akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada hari ini insya-Allah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi waftah alaina bima'rifatil fahmi wa zayyid lana bil ilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ja'alni wazira wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Terlebih dulu saya mohon maaf kerana kelewatan, dengan sebab kebetulan hujan lebat di kawasan tempat saya duduk ni. Jadi ada gangguan line internet. Jadi kita terus kepada maksud pembacaan dan sedikit huraian ala kadar berkenaan dengan buku ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang sebenarnya buku ini telah disusun lebih daripada 20 tahun yang lepas lah. Telah dibaiki dan diedit dan sampai kepada tahap dibukukan, di mana yang ada pada tangan tuan-tuan semua lah. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita baca di muka yang awal tu, sekapur sirih tu. Dan sebelum itu kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah satu kali, dihadiahkan kepada hadrat Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama ul amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin, wa khususan ila masyayikhina wa masyayikhikum syu'unillahi wa lahumul fatihah. Sekapur sirih di situ, mukadimah itu, sekapur sirih. Ini bahasa lama lah, tak apa. Kalau kata mukadimah pun sama, masuk di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawahhada fi dzatihi wa sifatihi wa taqaddasa bi ijadil khalq وفي أسمائه وأرسل الرسل بالآيات الجلية صلاة وسلاما على سيدنا محمد الصادق الأمين المخبر بما كان وما يكون من أمور الدنيا والدين وعلى آله wa sahbihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Untuk kali ini mungkin rasanya tak berapa sesuai untuk saya huraikan dan terjemahkan apa mukadimah bahasa Arab ni, sebab dalam buku ni pun sebenarnya tak ada terjemahan dia. InsyaAllah pada kali yang lain, dan insyaAllah atas
atas undangan daripada pihak Pusat Islam USIM untuk dibacakan buku ni sampai khatam. InsyaAllah pada kali-kali yang lain, insyaAllah saya cuba untuk terjemah dan Mohon maaf kepada semua penonton kerana ada masalah connection di tempat Syekh tengah hujan lebat. Jadi harap bersabar kepada semua. Assalamualaikum. Putus sebentar tadi ya. 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 Berkenaan dengan basmalah itu ya. Oleh kerana ini pelajaran ini adalah pelajaran tauhid, kita memandang di semua mukadimah ini pada basmalah itu adalah merupakan bara'ah istihlal takallim ma yush'ir bil maksud al-ati. Jadi setiap penulis ataupun ceramah atau sebagainya, kalau sekiranya mereka itu memulakan, biasanya mereka akan mulakan dengan
mulakan dengan basmalah. Jadi kalau kita melihat pada sisi di sudut basmalah itu sendiri, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ada terdapat di situ 3 nama. Lafzul Jalalah itu nama bagi dan 2 nama. Jadi berdasarkan kepada, kalau di pandang di sudut basmalah, ini adalah pelajaran tauhid. Tiga-tiga nama ini sendiri akan mengisyaratkan terus kepada maksud pelajaran ini. Contohnya, lafzul jalalah itu sendiri, Allah itu sendiri, pada perbahasan yang akan datang dalam pelajaran ini adalah bicarakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Begitu juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah 2 nama sifat. Dan kita dapat memahami yang mana pada pelajaran yang akan datang itu membicarakan tentang sifat-sifat Tuhan. Dan kalau dipandang di sudut Ar-Rahman itu adalah sifatnya itu bersifat am, umum dan luas. Ar-Rahim khas. Ar-Rahman bijalailin ni'ami di jami'il khalqi fid dunya. Seluruh makhluk dapat mendapat di situ terjalli bagi sifat Ar-Rahman itu. Ar-Rahim bidaqaiqin ni'ami lil mu'minina fil akhirah. Jadi Rahim itu khas. Itulah sebagaimana yang kita jumpai dalam tafsiran berbagai-bagai kitab tauhid yang tahap fardu ain lah pun boleh kita jumpa. Sama ada dalam teks yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Melayu Jawi kita. Jadi kalau berdasarkan khas dan am dan khas itu, umum dan khusus di situ, menunjukkan perbincangan dalam pelajaran ilmu tauhid berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan ini ataupun sifat-sifat kenabian dan seterusnya akan dibincangkan juga. Ada yang dalam bentuk khas, bentuk khusus, ada yang bentuk am, bentuk umum. Sehingga kalau kita katalah setengah daripada persoalan mereka, kenapa sifat-sifat yang dibincangkan dalam pengajian ilmu tauhid hanya sekadar 20 sifat. Jadi mungkin kita boleh dapat faham di situ. Jadi seluruh sifat Tuhan yang begitu banyak itu yang tidak terhingga banyaknya, maka diringkaskan, dinaskan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis maupun jadi berdasarkan bima yushiru bil maksud al-ati, maka kita dapat faham melalui basmalah ini sendiri. Ucapan yang begitu hebat yang merupakan mukjizat, Masya Allah, ya, boleh dimasuki atau dihuraikan menurut pelbagai ilmu. Sama ada ilmu tauhidnya, basmalah menurut pencernaan ilmu tauhid, basmalah menurut ilmu fiqh, basmalah menurut ilmu tasawuf, menurut ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu alat seperti ilmu mantik, ilmu aqliyah, ilmu mantik, ilmu isti'arah, ilmu makulat, berbagai dan lagi-lagi yang lain-lain lah. Okey. Dan setelah kita baca apa cerita-cerita yang dicatat dalam buku ini, saya baca dulu lah. Berulang kali saya diminta oleh beberapa orang sahabat agar menyusun risalah yang kecil berkenaan dengan ilmu yang paling asas di dalam agama Islam, iaitu ilmu tauhid yang berdasarkan kitab-kitab tua, iaitu kitab-kitab kuning.
Ini yang selalu sangat diajukan kepada saya oleh rakan-rakan saya pada zaman daripada dulu-dulu lah. Minta tulis satu kitab buku yang tulisan mudah awam baca. Ada setengah daripada kalangan orang tak mengerti. Jauh umur macam saya ni dulu masa zaman saya sekolah dulu. Masa zaman saya sekolah dulu ni ada satu masa tu pelajaran tulisan Jawi ni sebagai dianggap sebagai silibus yang yang tidak asas lah. Aktiviti saja. Jadi mengakibatkan sebahagian dari besar daripada mereka yang tahap umur macam saya lah, yang batch dengan satu batch dengan saya ni yang tak pandai tulisan Jawi. Tak pandai nak baca Jawi, tak pandai baca Jawi, tak pandai baca Quran, itu masalah. Tapi nak mengaku Alhamdulillah selepas daripada zaman itu ramailah orang dah pandai baca Jawi. Ramailah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi berulang kali mereka minta supaya ditulis ke pelajaran mutawid ini berdasarkan kitab-kitab tua, tapi itu yang apa yang dikatakan sebagai kitab kuning. Dan kitab kuning ini biasanya istilah kitab kuning ini dia digunakan pakai untuk kitab-kitab turas yang usianya 100 tahun ke atas lah, ke 100 tahun, 200 ataupun lebih lah. Atau mungkin juga kitab-kitab yang baru tapi ditulis dalam kitab lama. Sekiranya kalau dibaca, saya orang ramai boleh memahaminya. Okey. Baca je, boleh faham. Itu susah tu tuan. Ilmu pelajaran mutawid ni dia banyak istilah. Baca boleh faham terus tu, Masya Allah. Tabarakallah. Mungkin satu orang tu anugerahkan kepandaian, diberikan pancaran nur iman, terus boleh faham. Tapi ketika kita berusaha sedaya upaya untuk pelajaran ilmu tauhid ni, dan kalau nak dibandingkan fokus para ustaz-ustaz kita pada pelajaran ilmu tauhid ni, nak dibandingkan ilmu fiqh ke ilmu tafsir ke ilmu-ilmu yang lain tu, mereka lebih bagi fokus sebab mungkin mudah, ada sudut penyampaian yang mudah. Kalau ilmu tauhid ni kerana kebanyakannya istilah-istilah yang perlu dikupas, perlu diberi perhatian dan diberi kupasan yang agak mendalam sehingga orang ramai boleh faham. Jadi banyak kerja sikit lah. Termasuklah dalam bidang penulisan kita juga. Jadi kita berdoa sama-sama mudah-mudahan para asatizah kita lebih bersemangat untuk memudahkan gaya bahasa ilmu pelajaran tauhid ni. Kerana ia sangat penting lah. Pelajaran yang sangat penting. Seperti mana yang telah diketahui umum, perbahasan ilmu tauhid adalah agak sukar dipahami bagi mereka yang tidak pernah mempelajarinya secara berguru. Kalau tak berguru memang muskilah lah. Mesti kena ada guru. Apa ilmu sebenarnya kena ada guru. Baik tauhid, baik fiqh, baik Al-Quran sendiri. Mesti kena ada guru juga. Lebih-lebih dalam pelajaran ilmu tauhid. Adalah satu, lebih-lebih lagi istilah-istilah yang terdapat di dalam kitab-kitab tua. Kitab-kitab tua ni sebagaimana yang saya kata tadi lah, iaitu kitab-kitab turas yang kebiasaannya usianya menjangkau 300 tahun yang lepas, 300 tahun pula, 100 tahun biasanya. Tapi ada juga kitab-kitab yang dikatakan sebagai turas ni, usia dia baru 30 tahun, baru 20 tahun, pengarangnya masih hidup. Pada kita katakan begitu kerana metod penulisan itu adalah cara lama. Itu kena belajar lah, kena semaklah balik macam mana cara penulisan orang dulu kan. Antaranya ialah kalau kita Arab tu dia tak ada full stop, tak ada perenggan gitu. Kalau kita Arab tu bukan kita lama, kita Arab mana tu disusun di setting semula tu, setup semula tu orang kemudiannya buat, tapi asal tak ada.
Itu contoh kan, kita lama. Kalau kita bahasa Melayu kita lama ni, dia menggunakan satu istilah yang betul-betul lafzi, terjemahan cara lafzi. Harfi, terjemahan harfiah. Lepas tu ada pula isyarat-isyarat di sudut grammar Arab tu. Kalau mubtada' tu diistilahkan, dia bagi satu lafaz isyarat dia, bermula. Khabar adalah, ialah. Itu kita tak tua lah tu. Tak lama. Lebih-lebih lagi istilah-istilah yang terdapat di dalam kitab-kitab tua, maka adalah satu masalah untuk faham. Salah-salah nak faham. Kena belajar. Kena belajar istilah tu pun satu kerja juga. Tapi kita tak rugi kalau berguru. Kalau berguru ni, kalau ada guru mengajar, kita belajar, memang tak rugi. Belajar memang tidak akan merugikan sama sekali. Tak ada kerugian dalam pelajaran. Belajarlah. Okay. Maka adalah satu masalah untuk faham jika hanya cuma melalui pembacaan semata-mata nak cari yang orang kata tak boleh nak faham kita lama tu, sebab dalam tu ada istilah cara baca. Tuan-tuan guru dulu kata lenggok bahasa dia kan. Lenggok tu. Cara membaca tu sendiri sudah memahamkan. Sudah dapat difahami, dah boleh dapat dibuat kesimpulan. Jadi hanya cuba membaca melalui pembacaan buku semata-mata dengan tak buku memang susah lah. Kalau kita mendadah talaki di bawah pembacaan guru, contohnya lah, saya kata baca kitab Aqidatun Najin. Dan guru itu sendiri dia akan membaca menurut lenggok bahasa dia. Yang dia pun terima pada guru dia dulu sampai kepada pengarang. Oleh kerana kita telah terbiasa, kita akan mudah untuk faham dan dia akan menolong. Lenggok bahasa tu, cara bahasa pembacaan sini menolong memahamkan ibarat kitab. Kalau kita baca sendiri, tak ada perkara tu. Dia kata seni bacaan kita turas ni tak ada. Memang kita tak jumpa lah. Kita baca sendiri, cara kita faham sendiri ya. Tapi kalau kita baca melalui talaki guru tu baca. Dia baca lenggok, dia tinggikan suara dia rendahkan, ataupun dia semedangkan, dia sederhanakan suara dia tu, semua menunjukkan. Mungkin itu dengan makna mubtada, itu mungkin makna dia maf'ul, ataupun itu menunjukkan khabar dan sebagainya pada sudut ilmu grammar Arab lah. Dia sangat-sangat membantu. Talaki sangat-sangat membantu untuk memahami ibarah-ibarah kita turas. Oleh demikian, saya yang sebelum dhaif ini cuba menyusunnya sekadar kemampuan yang diizin Allah Jalla Jalaluhu. Aku pun dengan keizinan Allah SWT juga pada hakikatnya. Dan juga izin para guru-guru kita yang telah mengajar, telah mentaklimkan, mengajar kita dan beri keizinan untuk mengajar pula. Itu semua memberi faedah. Baik, susunan ini mengambil masa lebih kurang 8 bulan berdasarkan beberapa penduduk. Al-Fakir taklah lama sangat penduduk. Tapi mungkin barakah guru boleh juga lah mengajar. Orang kampung kata cara betul-betul kan. Ya sikit-sikit. Itu pun sentiasa juga Al-Fakir beriktimat kepada para guru yang telah sama ada telah wafat atau yang masih hidup, masih dalam kandungan hayat. Yang kedua, rujuk Al-Fakir menyusun buku ini. Guru Al-Fakir sendiri masih ada dalam hayat. Dan ada guru ulama-ulama besar, sama ada di Kelantan atau di Kedah dan mana-mana lah yang tempat Fakir tanyakan. Saya tanyakan apa masalah yang terlekat ataupun yang saya tak faham dalam bab tauhid ni, saya tanya terus mereka. Mungkin saya pasal tu ada yang saya hantar surat, ada yang saya telefon lah. Saya pergi untuk membantu menyudahkan penulisan ini. Kerana dia sangat ringkas. Yang ketiganya rujukan kepada beberapa buah kitab Melayu dan Arab, antaranya pertama Kifayatul Awam karangan Al-Fadhali. Ini Syekh Fadhali ini kalau menurut buku yang
yang itu kita lah. Dia kata tentang Syekh Daud Qahtani. Syekh Daud Qahtani katanya berguru dengan Syekh Abdullah Syarqawi. Syekh Abdullah Syarqawi itu adalah merupakan murid kepada Al-Fadhli, pengarang kitab Kifayatul Awam. Dalam teks bahasa Arab, kitab Kifayatul Awam ni teks bahasa Arab. Tulisan dalam bahasa Arab, karangan Al-Fadhli. Untuk tahap menengah lah. Jadi, kalau tak ustaz payah juga nak baca kitab ni, Kifayatul Awam. Kena ustaz juga lah. Bahasa Arab. Yang kedua, kita Syarqawi Al-Hudhudi. Syarqawi Al-Hudhudi, karangan Syekh Abdullah Syarqawi, Syekhul Islam, yang pernah mengajar di Al-Azhar, katanya pernah menjadi Syekhul Azhar. Di zaman beliau lah, zaman itu. Dan Syarqawi ini mempunyai banyak karangan-karangan yang bermutu dalam bidang tauhid dan fiqh dan bidang ilmu muamalat. Sangat hebat lah. Dan Syarqawi Syiah bagi Manul Barawi. Dan Syarqawi ni seperti mana saya kata tadi, lah, kalau tak ustaz memang susah nak baca. Kerana dalam tu telah ditulis di situ begitu detail lah setiap dalil dengan adillahnya pula. Dalil tu beberapa dalil lah, di situ dalil aklinya. Setiap satu hujah akli ni ada datangkan lagi hujah akli menurut uslub ilmu mantik. Walau macam mana pun, Syarqawi ini menjadi rujukan utama dalam bidang ilmu tauhid. Seluruh dunia lah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Syarqawi Al-Hudhudi. Para ulama ramai yang merujuk kembali murajaah kitab ini. Dan biasanya ditalaki, dibaca, dijadikan teks pembacaan dalam di madrasah pondok-pondok, di pesantren, di daerah-daerah di Aceh, di Tanah Jawa, di pesantren Tanah Jawa, di Tanah Melayu kita, di pondok-pondok. Kitab ini telah dijadikan kitab teks lah. Kalau satu orang tu ada kemampuan untuk mengajar ilmu tauhid, hak ustaz, biasanya dia akan diuji dengan pembacaan kita ini. Kemudian Asrarut Tanzil, karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, serta ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah kurun ke-6 Hijrah. Asrarut Tanzil ini saya catat di sini kerana perbincangan di dalamnya adalah menarik berkenaan dengan hikmah la ilaha illallah itu sendiri. Kalimat tauhid itu di sudut sababun nuzulnya, dan ada sedikit perbincangan di sudut makna-maknanya situ, sangat menarik lah. Yang seterusnya asma wa sifat, karangan Imam Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi yang terkenal dalam di sudut ilmu hadisnya, tapi tidak juga kurang di sudut ilmu tauhid. Beliau telah menulis kitab Al-Asma wa Sifat kenal dengan pelajaran ilmu tauhid, tetapi berdasarkan nukilan riwayat hadis. Pertamanya Al-Qurannya sendiri, dan riwayat-riwayat hadisnya, dan riwayat-riwayat daripada asar salafus soleh berkenaan seluruh sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan pengajian ilmu tauhid Asy'ariyah Maturidiyah ni yang direngkaskan dalam bentuk yang apa yang dikatakan sebagai pelajaran ilmu sifat 20 kan. Dan kalau sekiranya kita menatap al-asma wa sifat, kita akan menjumpai semua dalil-dalil dan adillah. Di atas satu daripada 20 sifat itu wujud dalil-dalilnya di dalam kitab ini. Baik. Jadi sebab itu ulama-ulama dulu mengatakan mereka begitu yakin dan putus mantap mengatakan pelajaran ilmu tauhid sifat 20
cara Imam Ghazali lah. Kerana di bahagian awal ni adalah pelajaran ilmu tauhid dan di tengah-tengahnya diisi penuh pendetailan pelajaran ilmu fiqh mazhab Syafi'i, dan ada masalah-masalah fiqh yang detailnya, yang rumit-rumit juga disebut, dibincangkan dalam kitab itu, yang saya kira dalam kitab lain tak ada lah. Tak sedetail seperti dalam Tanwirul Qulub lah. Contohnya dalam masalah kalau dalam bab masalah sembahyang Jumaat, i'adah Jumaat, bab i'adah sembahyang Jumaat itu didetailkan dalam kitab Tanwirul Qulub, tahap sederhana lah. Kalau kita pergi kepada kitab-kitab yang lebih besar seperti Tuhfah Nihayah, memang kita jumpa lah. Tapi nak dibandingkan kitab-kitab tahap sederhana, ada masalah-masalah yang dibincangkan dalam Tanwirul Qulub itu tidak disebut, tidak didetailkan dalam kitab yang lain lah. Dan yang bahagian akhir, menariknya kitab ini, Tanwirul Qulub ni bahagian akhirnya adalah bab tasawuf dan disudahi dengan bab tarekat. Khasnya tarekat yang dipegang oleh pengarang. Tasawuf tarekat. Di bahagian awal itu bahagian tauhid karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi ni ada perkara-perkara perkara akidah yang kalau nak dibandingkan lah, yang saya jadikan dia sebagai salah satu rujukan. Nak dibandingkan dengan kitab-kitab Jawi, ada masalah-masalah yang tak disebut dalam kitab Jawi, dalam kitab Tanwirul Qulub di bahagian akhir disebut, dijelaskan. Salah satunya ialah di situ disebutkan wajibnya percaya kepada wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak percaya kepada wali ni, kalau menurut kitab Tanwirul Qulub ni berdosa orang yang menafikan tak ada wali. Wali Allah tidak wujud. Berdosa orang tu sebenarnya. Disorehkan, dijelaskan. Adapun dalam kitab-kitab Jawi, kita mungkin tak jumpa lah ibarah yang sesoreh begitu. Ini sebagai contoh bagaimana, kenapa saya ambilkan Tanwirul Qulub ni sebagai salah satu rujukan bagi karangan inilah. Okey, seterusnya kitab Ihya'i Ulumuddin bahagian aqaid, bahagian akidah. Kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali itu adalah dia besar kan, dan dia ada bahagian-bahagian ni. Yang terawal selepas mukaddimah itu terus masuk pada perbincangan ilmu tauhid. Walaupun Ihya itu masyhur di sudut ilmu tasawufnya, tetapi kalau dalam bidang tauhidnya di awal-awal mukaddimah itu bicara tentang tauhid dan saya kira tebal juga. Banyak helaian-helaian itu. Helaian-helaian perbincangan tentang ilmu tauhid yang dikemukakan oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Dan saya kira apa yang perbincangan yang dibincangkan oleh Imam Ghazali dalam mukaddimah Ihya itu lebih detail daripada semua kitab Jawi yang biasa kita baca dan kita kata. Masya-Allah, Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali mendetailkan pengajian ilmu akidah di dalam kitab masyhur, kitab agung beliau, iaitu kitab Ihya'i Ulumuddin. Baik. Seterusnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, satu orang tokoh besar di bidang ilmu fiqh, dan tidak ketinggalan juga beliau mempunyai karangan-karangan di bidang ilmu yang lain, walaupun dalam bidang ilmu usul fiqh sendiri. Usul fiqh. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ada juga mengarang kitab usul fiqh, ada mengarang kitab-kitab bidang ilmu lain, ilmu hadis, huraian atau syarah bagi hadis-hadis yang 40 itu, iaitu satu kitab yang masyhur lah, Fathul Mubin, satu kitab masyhur karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkenaan dengan ilmu hadis. Al-Fatawa Al-Hadithiyah ni adalah himpunan fatwa-fatwa yang terakhir lah, boleh katakan perkara yang kemudian. Dan kitabnya tidaklah sebesar mana, cuma di dalamnya ada bahagian fatwa, bahagian ilmu tauhid tentang akidah-akidah yang halus-halus, yang boleh dikatakan akidah furu' lah, bukan akidah usul.
uh, yang disebut oleh, yang ditulis, dicatat oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Dan kita maklum Ibn Hajar Al-Haytami sangat alim ataupun sangat masyhur dalam bidang ilmu fiqh dengan kitab Tuhfatul Muhtaj beliau. Tetapi kita lihat bagaimana kehebatan pandangan-pandangan tajam beliau dalam masalah-masalah lain, bidang-bidang yang lain. Walaupun di luar bidang fiqh. Kita lihat saja fatwa al-hadisiyah beliau. Bagaimana beliau mencerna ilmu-ilmu, semua ilmu dalam Islam ni dicernakan dalam fatwa-fatwa beliau. Dan ada setengah ulama yang saya ingat guru dulu pun mengingatkan, kita nak tengok kehebatan ilmu seseorang tokoh tu, kita tengok fatwa dia. Tengok huraian dia, pencernaan dia dalam bidang ifta. Apa kita tahu dia ilmu ni macam mana? Hebat tak hebat? Ini kita nak tengok Ibn Hajar Al-Haytami, kita tengok fatwa hadisiyah. Contohlah. Walaupun ada satu lagi karangan beliau dalam bidang fatwa, iaitu Fatwa Al-Kubra, yang itu menjadi umdah lah dan rujukan dalam bidang fiqh. Itu biasanya fatwa dalam Fatwa Al-Kubra tu memang boleh kata kebanyakannya adalah berkenaan dengan masalah-masalah fiqh. Dan kalau nak kata keseluruhan pun boleh juga. Tapi adapun fatwa al-hadisiyah ni bercampur-campur semua masalah. Fiqh, tauhid, tasawuf semua ada. Masalah lughah pun ada. Masalah sejarah pun ada. Soalan-soalan yang gharib-gharib yang biasanya orang tak terfikir. Contohnya ahli syurga tu tak ada berjanggut. Dalam riwayat-riwayat hadis tak ada berjanggut. Jadi orang tanya pada Ibn Hajar, siapa yang ada berjanggut dalam syurga? Dia jawab. Dia kata Nabi Harun. Dan ada riwayatnya bagian-bagian tersebut. Ini hebat kitab. Saya sangat suka baca fatwa hadisiyah. Kemudian Hidayatul Mutafakkirin karangan Tuan Husin Kedah, satu orang ulama Melayu kita lah. Katanya beliau adalah merupakan titih keturunan daripada Syekh Arsyad Banjar, seorang tokoh besar dalam Nusantara ni, dengan kitab peninggalan beliau itu, iaitu Sabilul Muhtadin. Yang saya kira Sabilul Muhtadin ini walaupun dia kitab Jawi, tapi sebenarnya Arab lah. Dan kalau kita terjemahkan semula daripada Jawi tu, daripada Melayu tu ke bahasa Arab, kita akan dapati nilai ilmu yang ada dalam Sabilul Muhtadin itu sangat hebat lah. Sangat hebat. Jadi itu nenek moyang kepada pengarang kitab Hidayatul Mutafakkirin ini, iaitu Tuan Husin Kedah. Okey. Hidayatul Mutafakkirin menarik dalam kitab beliau ini kerana di dalam kitab Hidayatul Mutafakkirin ini beliau pengarang telah membincangkan isu-isu tauhid yang timbul pada zaman beliau, isu-isu semasa. Khususnya berkenaan dengan tentang bidang tauhid, iaitu berkenaan dengan isu ajaran ajaran hakikat marifat yang tidak mahu bersyariat, tidak mahu berakidah, yang nak kepada hakikat sahaja, marifat sahaja. Okey, ini dibincangkan dalam Hidayatul Mutafakkirin. Yang saya kira dalam kitab-kitab lain mungkin tak ada kot zaman tu. Jadi tanggungjawab para ulama, para orang alim untuk menjelaskan apa-apa isu-isu akidah khas ni. Jangan hanya isu-isu perkara-perkara berkenaan dengan fiqh saja. Berkenaan tauhid pun perlu pada penjelasan yang tuntas juga. Jadi ini yang telah dipraktikkan oleh Tuan Husin Kedah dengan Hidayatul Mutafakkirin beliau, dengan hujah-hujah nukilan-nukilan muktamad. Apa hukum orang yang menafikan syariat, menafikan sembahyang 5 waktu, naik haji ke Mekah sebagai contohnya kan. Begitu juga orang yang semata-mata pegang kepada hakikat. Maka beliau menjawab daripada nukilan Al-Qarafi, masya-Allah. Kita besar Qarafi tu. Nukilan daripada kitab Ibn Hajar Az-Zawajir. Kitab Az-Zawajir bagi Imam Ibn Hajar Haytami. Az-Zawajir bercara tentang dosa-dosa besar, perkara yang bukan akidah lah tu. Daripada Kitabul A'lam bi Qawati'il Islam, Ibn Hajar Haytami juga. Jadi Ibn Hajar Haytami bukan hanya mahir dalam bidang ilmu fiqh saja.
Beliau juga mahir dalam bidang ilmu al-mutakhir. Masya-Allah. Jadi nukilan itu telah disebut oleh Syekh, oleh Tuan Guru Tuan Husin Kedah ni. Dan masya-Allah keturunan daripada titih-titih silsilah keturunan mereka ni yang Allah Taala telah berkati. Sampai hari ini kita masih berjumpa kesan-kesan keberkatan keturunan ini. Kita akan berjumpa ustaz lagi daripada silsilah keturunan mereka ini. Masya-Allah, keluarga yang berkati. Dan seterusnya Risalah Tauhid karangan Ustaz Abdul Ghani Yahya dan seorang lagi Ustaz Umar Yusof. Ini satu buah kitab Tauhid dalam bahasa Melayu yang saya kira paling mudah bahasanya nak dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain lah. Kitab-kitab Jawi yang lain. Kitab Turas lah ni. Risalah Tauhid ini telah disusun oleh Ustaz Abdul Ghani Yahya dan Ustaz Umar Yusof, dua orang penyusunnya. Asal usulnya kitab ini sebenarnya telah adalah dikarang, asal usul asalnya adalah dikarang oleh yang saya baca sejarah dia lah oleh Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman yang dipertua bekas mantan yang dipertua Jabatan Agama Johor tahun awal tahun 19 gitulah, tahun 1900 awal, 1907 1908 itu dia awal kurun 19 Masihi. Kemudian terjemahan itu asal usulnya diambil daripada muqarrar pelajaran tauhid daripada ma'had sekolah-sekolah agama di Mesir kan, Ma'had Azhar Mesir lah. Kemudian Datuk Haji Abdullah tu telah menterjemahkan dalam bentuk terjemahan Melayu yang ringkas. Kemudian telah diedit, disusun semula dan diberi sedikit beginilah penambahan oleh dua orang ustaz ini tadi dan ditukarkan namanya kepada Risalah Tauhid. Ini berlaku pada tahun sekitar tahun 50-an, masih 1900, saya kira
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap maaf dimaklumkan kepada para hadirin sekalian. Syekh mohon maaf kerana tidak dapat meneruskan sesi kita pada pagi ini. Beliau sangat mohon maaf kerana masalah internet disebabkan hujan lebat. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang, itu pada hari Rabu. InsyaAllah pada waktu yang sama pukul 9 hingga 10 pagi insyaAllah. Saya mewakili pihak pengajar juga memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Allah Ta'ala alam, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi